Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayat 35 daripada surah An-Nahl. Dalam muka surat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إن
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. وقال الذين أشركوا, dan telah berkata orang-orang yang mensyirikkan Allah, yaitu kaum kufar di Mekah. Di Mekah yang masih berdegil untuk menyembah berhala. Lau sya Allahu, jika mendaki Allah, jika Allah mendaki, ma abadna min dunihi, tidaklah kami menyembah dari selainnya, min syai'in, dari sesuatu pun. Nahnu, kami, wala aba'un, dan itu juga nenek moyang kami sebelum kami, kerana kami menyembah berhala-berhala ini kerana mewarisi sembahan daripada nenek moyang kami dahulu. Kalaulah kami berada dalam kebatilan, dan sebagaimana kamu menyebutkan bahawa segala yang berlaku di alam ini yang kehendak Allah, kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah selain daripada Dia. Wala haramna min dunihi min syai', dan itu juga niscaya kami tidak akan mengharamkan dari apa yang tidak diharamkan oleh Allah daripada sesuatu pun. Kerana di antara perkara kebatilan yang dilakukan oleh orang musyrikin, iaitu mereka mengubah hukum Allah. Apa yang disebut oleh Allah sebagai halal, mereka sebut sebagai haram. Di antaranya memakan sembelihan. Apa yang disebut oleh Allah haram, mereka kata halal, iaitu bangkai. Bangkai, apa guna bangkai? Bangkai iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih. Kata mereka, bangkai adalah halal sebab yang menyembelih ini adalah Tuhan. Bagi mereka yang mati sendiri itu Tuhan sembelih. Kalau yang mati kita sembelih itu kita sembelih. Padahal sejak daripada Nabi-Nabi yang terdahulu, syariat sembelihan itu sejak daripada Nabi Ibrahim sebagai contohnya, korban, itu dia maklum. Dan Allah Ta'ala mengharamkan makan bangkai iaitu haiwan yang mati tanpa disembelih. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sudah tentu yang baik itu, yang sepatutnya dipatuhi adalah tahlil wa tahrim. Pengharaman itu dan juga penghalalan itu adalah hak Allah Ta'ala, syariat. Jadi apabila mereka memutuskan sesuatu yang lain daripada yang diputuskan oleh Allah, bila ditegur oleh Nabi, maka kata, kalaulah Allah Ta'ala tidak menghendaki, nescaya kami pun tidak mengharamkan apa yang dihalalkan. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka berhujah dengan takdir untuk menghalalkan perbuatan batil yang mereka lakukan. Sebagai contoh, orang hari ini, walaupun kita jaranglah kita jumpa, tapi boleh berlaku.
Seorang yang dia kata saya tak sembahyang kerana Allah Ta'ala mendaki saya tak sembahyang. Kalau dia mendaki saya sembahyang, sudah tentu saya akan sembahyang. Jadi tuan-tuan sekalian, orang ini berhujah dengan takdir. Dengan takdir. Kata Allah, wa kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, demikianlah yang sama dilakukan oleh orang sebelum mereka. Jadi umat-umat yang sesat, yang menyanggahi rasul-rasul sebelum ini, yang menyanggahi kaum Nabi Nuh kaum dia, menyanggahi Nabi Nuh, kaum yang menyanggahi Nabi Saleh, Nabi Hud dan sebagainya, semua bercakap begitu, yang menyalahi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum bahwasanya manusia ini Allah Ta'ala menghendaki untuk menciptakan mereka dengan ikhtiar. Ada ikhtiar, walaupun segala-galanya berlaku dengan takdir Allah, tapi Allah sendiri mentakdirkan bahwasanya manusia ini diberi kuasa untuk memilih. Dalilnya sebagaimana kita baca dalam surah yang semua kita menghafalnya, itu surah Asy-Syams. Allah Ta'ala bersumpah dengan jiwa manusia ini dan juga penyempurnaan. Jadi kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada jiwa manusia ini, iaitu mereka diberi kekuatan untuk memilih. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita buka surah Asy-Syams. Buka surah Asy-Syams. Muka surat 595. Wa nafsin, dan Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Nafs. Wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya. Dan apa yang dia sempurnakan kepada jiwa manusia itu, iaitu dengan diberi akal. Diberi akal. Wa bikulli nafsin wa ikmalillahi khalqaha li'ada'i muhimmatiha. Itu kata ulama tafsir. Allah bersumpah dengan jiwa manusia dan juga kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada penciptaan jiwa manusia itu, li'ada'i muhimmatiha, untuk dia melaksanakan tugasnya. Apa tugas manusia atas muka dunia ini? Khalifah. Khalifah, memimpin dunia, mengimarahkan dunia. Maka Allah Ta'ala menyebutkan fa'alhamaha, di mana dia mengilhamkan. Yang mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, apa yang fujuraha, fujur, dosa-dosa, kesalahan, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Jadi menunjukkan bahawasanya manusia ini boleh pilih. Allah Ta'ala beri akal, dan akal dia boleh tahu mana baik, mana tidak baik. Jadi mana, tuan sekalian, mustahil manusia dia tidak boleh. Bila Rasul, Allah Ta'ala hantar Rasul, cerita Tuhan yang satu dengan Tuhan yang banyak, berhala, maka mustahil manusia tidak boleh memahami yang mana sebenarnya Tuhan, yang mana sebenarnya Tuhan yang palsu yang diada-adakan. Begitu juga syariat dan sebagainya. Qad aflaha man zakkaha, maka sesungguhnya kata Allah, berjayalah orang yang menyucikannya, yakni jiwanya, makna memilih untuk menyucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan akan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi tuan-tuan sekalian, adakah suatu benda yang asing daripada manusia bahawasanya dia boleh memilih? Cuba tuan-tuan tanyalah siapa-siapa kita ni, tak ada pilihan kah kita ni? Jadi jawapannya, ada pilihan. Kalau yang tidak ada pilihan, Allah Ta'ala tak akan hisap. Sebagai contoh, orang yang lahir gila, dia tak boleh memilih. Dia rosak, dia panggil wayar dia putih. Contohlah kita kata, dan dia tak boleh nak nilai, maka Allah Maha Adil, Allah tidak akan menghisap di akhirat. Ataupun yang mati ketika kecil, belum mencapai dia panggil usia baligh, usia boleh
menentukan pilihan sendiri pun Allah Ta'ala tidak akan hisab. Malah kalau ikut mazhab kita, mazhab Syafi'i pun tak perlu baca talqin pada dia, tak perlu ajar dia. Tapi orang kita kadang-kadang dia baca semualah talqin. Padahal budak-budak kecil tak perlu ajar dia. Bila datang malaikat kepada kamu bertanyakan kamu, tak usahlah kamu gentar. Tapi kalau tak semayang tak payah juga lah. Memang gentar lah. Tapi kata ulama tak perlu. Kanak-kanak yang mati dalam usia kecil cukup mendoakan untuk mak ayah dia, keteguhan Allah untuk mak ayah dia, dan supaya Allah menjadikan dia itu sebagai faratan. Faratan ni makna orang yang sampai dulu di satu tempat untuk bersiap-siap dan menunggu rombongan. Itu orang Arab dulu. Orang Arab dulu bila dalam musafir, sawah berkumpulan, seorang itu akan dihantar lebih dulu supaya dialah untuk riki tengok tempat mana yang sesuai untuk persinggahan. Itu faratan. Jadi mak ayah yang kematian anak kecil, mana anak kecil itu akan menunggu dia di sana. Dia akan bersiap-siap untuk menunggu mak ayah dia apabila sampai di sana dalam syurga nanti. Itu saya kita doa, Allahumma ja'alhu faratan li abawai fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai, dipanggil apa? Nak terjemah apa dalam bahasa Melayu? Faratan ni penunggu tu lain, sebagai mana orang yang menunggu mak ayahnya di akhirat, yang menunggu ibu ayahnya di akhirat dalam syurga. Kemudian jadi kesimpulannya, tak boleh kita berhujah dengan takdir, kerana Allah Ta'ala menghendaki, dan apa yang Allah Ta'ala menurunkan syariat, mendedahkan apa yang dia redha dan apa yang dia tak redha, maka menjadi kewajipan kita lah untuk melakukan perkara yang diredai oleh Allah dan meninggalkan perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada yang sama, kita perlu mengiktikadkan bahawa tidak ada yang berlaku di alam ini melainkan dengan izin Allah. Maknanya walaupun kekufuran mustahil berlaku kalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkan. Tapi tidak semua yang dia takdirkan itu dia redha. Itu dengan beza. Iradah dengan redha dia panggil. Tidak ada yang berlaku di alam ini melainkan dengan iradah daripada Allah. Tapi ada di antaranya Allah Ta'ala tidak redha, iaitu dalam perkara yang boleh dipilih oleh manusia. Allah tidak redha jika manusia memilih benda yang tak sepatutnya dia pilih. Tapi kehendak yang ada pada manusia untuk memilih itu tetap dengan dipanggil takdir daripada Allah Ta'ala. Kerana mustahil boleh berlaku di alam ini sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tuan-tuan jangan tanya lagi lah, sebab apa Ustaz Allah Ta'ala mentakdirkan manusia ini boleh memilih? Kalau tuan-tuan tanya tu lagi, jenuh jawab lah. Itu dipanggil, sebab itu qadar dan qadar ni dia rahsia Allah. Kita tak akan boleh jawab. Kita tak akan menjawab kenapa Allah Ta'ala menjadikan alam ini. Tak boleh ke kalau dia tak jadikan alam ini? Itu kena tanya Allah Ta'ala sendirilah. Tunggu insya-Allah masuk dalam syurga nanti. Kita tanya, ya Allah, kenapa kau menjadikan alam ini? Kemudian kau binasakan alam ini. Kemudian kau bangun pula satu alam lain, akhirat. Kemudian di akhirat kau tentukan perjalanan alam itu tidak ada kesudahan. Itu semua rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dalam surah Al-Ayat Kursi. Tidak manusia mengetahui sesuatu pun daripada ilmu Allah, rahsia Allah, melainkan dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah untuk manusia mengetahuinya. Zat Allah Ta'ala pun tak boleh kita nak gambarkan. Lebih banyak tentang sekalian rahsia alam. Kemudian walaqad ba'atsna fahal 'ala rasul
Kadzalika fahal 'ala rusuli illa al-balagul mubin. Maka tidaklah menjadi kewajipan atas rasul-rasul melainkan sekadar menyampaikan penjelasan, al-balaghul mubin, penjelasan yang nyata. Jadi Allah Ta'ala kata, ya wahai rasul-rasul, kamu tak payah layanlah orang macam tu, tugas kamu menyampaikan saja. Kemudian terserah pada mereka lah, mereka nak terima ataupun tidak. Kerana manusia ini memang banyak cakap. Kalau orang nak beriman tu macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, senang saja. Dapat ayat Allah, fikir, okey, betul, benar, beriman. Tapi kalau orang yang tak nak beriman dan selia, macam-macam alasan dia bagi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan demi sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutuskan bagi setiap umat itu seorang rasul. An ya'budullah, maka sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut iaitu ma yu'badu min dunillah, apa saja yang disembah daripada selain Allah, itu mana taghut. Sembah Allah Ta'ala saja. Semua dakwah para rasul sama, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah dan mengajak manusia supaya menyembah Allah Ta'ala sahaja. Jadi sama juga kita ni, dalam Islam ini tak payah nak berteori-teori banyak sangat. Orang zaman lah ni dia suka bertengkar. Dah bertengkar untuk semua benda teori. Ibadat tak banyak. Orang zaman dulu senyap. Tok guru pun senyap, anak murid pun senyap. Zaman lah tok guru pun banyak cakap, anak murid lagi banyak cakap. Tak lagi ustaz mengajar sikit saja, tak lagi dia masuk tu, dia masuk dalam Facebook, dia ulah. Dia ulah sampai lebih daripada yang orang ajar. Lepas tu bergaduh. Semayang pun tak tahu mana. Tuan-tuan bayangkanlah orang dulu itu berselian. Kiranya kalau tuan-tuan rajin baca kalam kisah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya, tidak ditemui zaman salafus salih orang yang menuntut ilmu, apatah lagi guru, yang tidak bangun qiyamul lail, yang mengkhatamkan Quran lebih daripada sebulan. Tidak ada. Tidak ada. Maknanya sebulan sekali dia khatam Quran, satu hari satu juzuk. Tapi zaman hari ini, hatta nak cari di kalangan ulama, kau nak carikan penuntut ilmu yang bangun malam, konsentrate, yang baca Quran sebulan sekali khatam pun payah. Kerana dia panggil ilmu itu sudah menjadi bahan perdebatan, bukan menjadi bahan untuk amali. Sayanglah tuan-tuan sekalian, banyak masa habis untuk berbincang, untuk berbahas, dan tidak banyak masa untuk kita sebut nama Rasul. An ya'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ibadat kepada Allah tu yang kita kena banyakkan. Banyak baca Quran, banyak bangun malam, jaga sembahyang, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena balik sebagaimana orang dulu beragama, bukan sebagaimana kita hari inilah. Kita tak mahu sebut orang lah, kita hari ini, yang mana banyak masa tu untuk dipanggil perbahasan. Wa minhum man hadallah, maka di antara mereka umat yang mana Rasul diutuskan kepada mereka, ada di antara mereka yang Allah Ta'ala beri hidayah. Man hadallah, orang-orang yang memberi hidayah oleh Allah kepada mereka. Wa minhum, dan dari kalangan mereka itu ada yang haqqat alaihi dhalalah, yang tetap atasnya kesesatan, ditakdirkan Allah untuk menjadi sesat. Jadi kita akan tengok sebab apa. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran ni kita akan perhati ada ketikanya Allah Ta'ala berkata manusia mendapat hidayah dengan sebab dia. Macam di sini, faminhum man hadallahu, di antara mereka ada yang orang-orang yang hadallah, Allah berhidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada di kalangan mereka orang yang Allah Ta'ala tetapkan ke atasnya
ad-dalalah, kesesatan. Tapi kita berjumpa di tempat lain pula. Allah Ta'ala menyatakan bahawa manusia ini sesat dengan sebab dia memilih untuk sesat. Bima kanu yaf'alun. Mereka dibalas oleh Allah dengan neraka dengan sebab apa yang mereka lakukan semasa di dunia dulu. Jadi Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan itu kepada makhluk. Jadi tuan-tuan sekalian, senangnya kita buat kesimpulan daripada semua ayat Quran, kerana ada yang menyandarkan hidayah dan kesesatan kepada Allah, mana Allah menyandarkan kepada dia, dan ada yang Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan manusia sendiri. Maka kita boleh simpulkan begini, iaitu setiap ketetapan Allah itu ada asbab. Ada sebab. Allah menetapkan sebahagian manusia dia beri hidayah dengan sebab orang itu mencari hidayah. Macam kita kata sakit lah, ataupun tuan-tuan nak mudah faham lagi, bila berlaku kes ta'un pada zaman Sayyidina Umar bergerak jauh bersama rombongan dia daripada Madinah untuk ke Syam. Bila sampai di sempadan Syam, dapat berita bahawa Syam sedang dilanda ta'un. Maka Sayyidina Umar putuskan, kita pulang. Maka ada di kalangan rombongan itu kata, wahai Khalifah, adakah kita takut pada ketentuan Allah? Adakah kita ingin lari daripada ketetapan Allah? Allah telah menetapkan, kita dah datang jauh 1000 km, tiba-tiba nak balik. Adakah kita tidak sanggup untuk menerima ketetapan Allah? Nak lari ketetapan Allah? Sayyidina Umar jawab apa? Radhiyallahu anhu. Ya, kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Tu boleh faham sekalian. Lari memang berlakunya wabak, takdir Allah. Selamat daripada wabak pun takdir Allah. Jadi kita mengelak daripada takdir buruk kepada takdir yang baik, iaitu dengan melakukan sebab-sebab yang Allah Ta'ala berikan. Jadi sakit takdir Allah, sihat pun takdir Allah. Bila nak sihat, orang suruh makan ubat, makanlah ubat. Ni orang suruh makan ubat, tak makan ubat. Lepas tu sakit, nak buat macam mana Ustaz? Allah Ta'ala dah takdirkan. Jadi tuan-tuan sekalian, itu sembang tu tak betul. Jadi begitulah juga nanti kita akan rujuk macam mana manusia itu boleh jadi sesat. Kenapa? Kita baca dulu ayat kita ni, selesaikan dulu beberapa ayat, lepas tu baru kita rujuk surah Al-Mulk. Allah Ta'ala cerita nanti, fasiru fil ardi, maka berjalanlah kamu, mengembaralah kamu di bumi, fanzuru, maka perhatikanlah, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan, kaifa kana, bagaimana yang menjadi kesudahan, aqibatul mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Rasul. In tahris ala hudahum, jika kamu wahai Muhammad bercita-cita ataupun tahris, makna mengingini. Dalam Quran tuan-tuan terjemah apa? Sama. Ya? Mengharapkan, menginginkan. Ala hudahu, mereka diberi hidayah oleh Allah. Fa inna Allah la yahdi man yudil, maka sungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah man yudillu, kepada orang yang dia mentakdirkan untuk menyesatkannya dengan sebab orang itu memilih kesesatan. Nanti kita akan rujuk sekali lagi macam mana manusia itu. Allah Ta'ala menyesatkan dia dengan sebab dia sendiri memilih sebab-sebab kesesatan. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka dari sebarang min nasirin, dari sebarang orang-orang yang dapat menolong kalau Allah Ta'ala mentakdirkan untuk menyesatkan dia, dan kesesatan ni kita sedia maklum akan berakhir dengan neraka. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau Allah ingin tolong kita, tak ada siapa yang boleh, orang panggil apa, menyekat pertolongan itu. Tapi kalau Allah Ta'ala tak ingin tolong kita, dengan mimpilah tak akan ada siapa boleh tolong kita. Dan mungkin inilah tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita supaya kita ni sentiasa
dalam semayang ni minta hidayah daripada dia. Ihdinas siratal mustaqim. Dan begitu juga dengan dalam perkara-perkara yang lain, tuan-tuan sekalian, bila dilaungkan azan, Nabi mengajar kita, bila orang boleh ajak kita hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tapi kalau Allah Ta'ala tidak memberi taufik pada hati kita, kita tak akan pergi semayang walaupun rumah tepi masjid. Ada orang rumah 5 km, dia boleh, maknanya ada kekuatan untuk berjamaah. Tapi ada orang yang rumah dia dekat sebelah dengan masjid tapi tak ada kekuatan. Walaupun tiap-tiap hari muazzin yang sama yang memanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tapi Allah Ta'ala tak memberi dorongan kepada hati. Maka sebab itu mungkin dengan hikmah itulah diajar kepada kita oleh Rasulullah, kita menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi satu faktor kenapa tidak ada semangat itu, kerana tak rajin menuntut ilmu. Kalau kerana rajin menuntut ilmu ni, kita sentiasa mendapat dipanggil peringatan-peringatan. Fadilat-fadilat akan sentiasa kita dengar. Maka beri semangat pada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan untuk mencari satu ilmu, nescaya Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Jadi tuan-tuan perhatikanlah hadis ni. Satu part itu kita buat. Satu part lagi Allah Ta'ala mentakdirkan. Man salaka tariqan, barang siapa yang melalui satu jalan. Itu siapa buat yang tu? Kita buat. Allah Ta'ala benarkan kita untuk memilih. Nak pergi menuntut ilmu boleh, nak tidur di rumah pun boleh, nak pergi bendang pun boleh, nak pergi apa lagi tuan-tuan sekalian, nak pergi duduk kedai kopi pun boleh. Tu pulanglah yang tu. Tapi kalau kamu memilih untuk keluar ke majlis ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan untuknya jalan ke syurga. Itu yang kita sebut sebagai afa'alullah, perbuatan Allah Ta'ala. Dan perbuatan Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala sendiri mentakdirkan untuk mengikat beberapa perkara dengan hidayah dia. Di antaranya adalah ilmu. Jadi orang yang rajin untuk ilmu, insya-Allah dia akan terjaga akidahnya, iman dia, dan juga semangat dia untuk beramal. Kemudian tuan-tuan sekalian, tengok dalam muka surat, dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan parti, kita baca sepintas lalu, muka surat 562 ayat 8 hingga 11. Di situ rahsia kesesatan. Kenapa manusia itu Allah Ta'ala takdirkan dia menjadi sesat? Allah Ta'ala sebut pengakuan daripada ahli neraka sendiri ketika dia ditanya oleh malaikat yang menjaga neraka. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampirlah neraka itu pecah minal ghaiz, kerana marah, kerana marah kepada ahli neraka. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dicampakkan ke dalam neraka itu sekumpulan manusia, faujun. Jadi manusia ni dia akan masuk dalam neraka ini sekumpulan demi sekumpulan, sekumpulan demi sekumpulan. Setiap kali dilontarkan, dimasukkan ke dalam neraka itu sekumpulan, takdirkan menjadi neraka. Sa'alahum khazanatuha, bertanya pada mereka penjaga-penjaga neraka, malaikat-malaikat menjaga neraka, tanya mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi ingat dulu di dunia dulu, nadhirun, rasul. Yang kamu masuk neraka ni sebab masuk neraka kerana kufur dan juga kerana menderhaka kepada Allah. Tak ada orang beritahu kau jangan kufur, jangan menderhaka kepada Allah Ta'ala. Ahli neraka dia tak jawab, sebab kami ditakdirkan oleh Allah untuk ahli neraka. Dia tak jawab begitu. Sebab dia tahu bahwasanya dia ada pilihan. Qalu, mereka menjawab,
Bala, bahkan. Maknanya ada, memang ada. Qad ja'ana nadhirun, sesungguhnya telah datang kepada kami pemberi ingat, pemberi amaran. Fakadzabna, kami yang mendustakannya. Maknanya dia tahu dia ada pilihan. Dia ada pilihan untuk percaya, untuk beriman, dan ada pilihan untuk mendustakan, tapi kami memilih untuk mendustakan. Wa qulna ma nazzalallah, dan kami berkata, tidak Allah menurunkan dari sesuatu pun. Makna kami berkata dengan mulut kami, tapi hati kami tahu bahasanya Allah Ta'ala memang menurunkan. In antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kamu melainkan dalam kesesatan yang besar. Sebagai ulama kata, ini masih ucapan mereka pada Rasul. Kami sebaliknya kami memilih untuk tak beriman. Dan itu kami mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa pun, kamu bohong, dan tidaklah kamu wahai para Rasul melainkan berada dalam kesesatan yang besar. Dan sebagian ulama berkata, in antum ini ucapan penjaga neraka tu kepada ahli neraka tu. Kamu ni memang patutlah diseksa duduk dalam neraka ni, sebab kamu ini berada dalam kesesatan yang besar. Wa qalu, ahli neraka berkata lagi, mereka berkata lagi dalam bentuk menzahirkan penyesalan. Lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami mendengar. Ini yang kita kata faktor kesesatan, tak mau dengar. Lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kami mendengar, au naqilu, ataupun kami memikirkan, menggunakan akal kami, ma kunna, tidaklah kami ketika ini fi ashabis sa'ir, berada dalam neraka. Neraka yang as-sa'ir. Ada terjemah apa itu? As-sa'ir itu nama neraka. Ada terjemah tak as-sa'ir? Neraka saja, no? Ada Quran lain yang menyala-nyala. Okey. Balik pada ayat kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tak mau sesat, kena ikut Rasul. Dan kena sudi mendengar apa yang Rasul sampaikan kepada kita, dan juga naqil, sentiasa merenung, mentadabbur, memikirkan, menilai, dia panggil muhasabah. Itu semua memerlukan kepada akal. Macam kita mengaji hari inilah. Bila kita mengaji hari ini, kita faham, lepas tu kita cuba cek tengok yang kita duk buat selama ini selari kan tidak apa yang kita mengaji. Selari, alhamdulillah. Mana kita dah buat, semakkan, teruskan istiqamah. Kalau kita jumpa kata, oh tak selari, rupanya kita ni silap, kefahaman kita, yang i'tiqad kita silap, buat perubahan. Itu menggunakan akal. Orang tak menggunakan akal ini, saya dulu, kini, selama-lamanya, jangan duk cerita kat saya lah, saya tak akan berubah. Tak apalah, kalau bab makan tak apalah, ikut sukalah. Saya dulu, kini dan selama-lamanya memang saya suka ikan seludu. Contohlah, tentang kata ustaz mesti dia suka ikan seludu. Saya suka ikan keli contohnya. Tak apalah, itu bab makan tak. Tapi bab akidah tuan-tuan sekalian, kita hanya boleh dulu, kini, selama-lamanya setelah kita pastikan akidah kita itulah yang menepati Quran dan juga hadis. Itu yang memerlukan pada kita mengaji. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, akidah ini tuan-tuan tak boleh mengaji dengan seorang guru. Tuan-tuan kena mengaji dengan banyak guru, 2-3 orang guru. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, la tajtami ummati ala dhalalah. Nabi, hadis Nabi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku, kata Rasulullah, tidak akan bersepakat dalam perkara sesat. Maksud itulah ulama umatku. Jadi sebab itu tuan-tuan dalam bab akidah ini, kalau tuan-tuan, sebab dia panggil bimbang, takut bila seorang ustaz itu dia tersilap. Kalau bila tuan-tuan mengaji dengan ustaz lain pun mengaji juga, ustaz lain mengaji juga, kalau berlaku sikit perbezaan dengan apa yang, contohnya macam tuan-tuan dengan anak cerita, dan ustaz nak cerita ayat macam lain sikit daripada ustaz nak cerita, jadi tuan-tuan boleh bertanya balik, ustaz macam mana ustaz? Saya dengar dia huraian begini-begini. Mungkin, minta maaf saya tersilap sebut. Jadi begitu. Tuan-tuan sekalian, itu maknanya orang zaman dulu,
dia rajin mengaji, maka dia tahu akidah ditashihkan. Akidah ditashih. Jangan sekali-kali tuan-tuan ta'assub dengan seorang individu kerana dia boleh berlaku kesilapan. Kalau timbul istilah ta'assub ni, kalau boleh ta'assub ni dengan Rasulullah saja. Ya, sebab Rasulullah dia tidak akan sesat. Allah Ta'ala pelihara dia. Kalau guru lain dia boleh dia panggil tersalah, tersasul, dia panggil tersilap sebut dan sebagainya. Dan guru pun kalau orang bertanya, dia tak boleh kata anak murid menderhaka. Siapa yang banyak bertanya, lemahlah iman dia. Itu dah dia tak erti jawab, dia buat gitu. Tak boleh tuan-tuan bersekalian. Kerana kita ni tersilap. Dan satu lagi tuan-tuan bersekalian, orang hari ni pula, satu benda kepelikan pula, dia sengaja cari silap guru pun ada juga. Daripada 1 jam ustaz ceramah tu, dia tengok daripada awal sampai habis. Bukan nak cari hidayah dah, nak cari silap. Dia cari memang jumpa lah. Lepas tu dia cut tang silap tu. Dia masukkan dalam dalam WhatsApp, dalam Facebook dan sebagainya. Itu tuan-tuan bersekalian, orang yang buat begitu tu, orang tu tuan-tuan bayangkanlah. Cuba tuan-tuan ingat balik satu hadis Nabi. Man satara mu'minan satarahullah. Barang siapa yang menutup keaiban seorang mukmin, Allah akan menutup keaiban dia. Mana orang yang suka buka cari silap orang ni, dia ingatlah satu hari nanti Allah Ta'ala akan buka keaiban dia. Sepatutnya kalau tuan-tuan bertemu dengan satu kesilapan seorang guru itu, tuan-tuan kena beritahu dia. Ustaz, saya rasa Ustaz silap dan sebagainya. Nanti dia akan betul sendirilah. Tapi tuan-tuan sensasikan kesilapan itu dalam bentuk kesilapan dia panggil, itu seolah-olah macam tuan-tuan merasakan bahawasanya tuan-tuan tidak ada kesilapan. Jadi ya, kalau payah juga kalau guru macam tu pun. Dia marah balik anak murid jenuh. Jadi tuan-tuan kena pandailah, maknanya ala kulli hal tuan-tuan bersekalian, cara nak menegur orang lain ialah tegur dengan cara yang orang panggil berhemah. Bukan saja guru, sama-sama kita sendiri pun tuan-tuan bersekalian tak boleh tegur depan orang. Itu menjatuhkan maruah dia. Ala kulli hal tuan-tuan bersekalian, kembali pada niat masing-masing lah. Niat masing-masing. Kemudian balik pada ayat kita. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. La yab'asullahu may yamut. Tidak, Allah akan bangkitkan orang yang telah mati. Makna mereka bersumpah dengan nama Allah untuk menafikan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Makna mereka bersumpah yang bahasanya Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah mati. Bala, kata Allah, bahkan Allah akan membangkitkan. Di mana kebangkitan selepas mati itu merupakan janji Allah. Wa'dan 'alaihi haqqan, janji yang mana yang tetap atas Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala telah menetapkan dalam takdirnya bahasanya manusia ini akan dibangkitkan. Sama dengan terjemahan tu lah. Sama ya. Tak ada beza. Bala, bahkan wa'dan 'alaihi haqqan, kebangkitan semula itu merupakan janji yang benar daripada Allah Ta'ala, yang pasti akan berlaku. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui kudrat Allah, ketetapan Allah Ta'ala, sebab mereka tidak mau menerima perkhabaran yang disampaikan Allah melalui Rasul. Memanglah tuan-tuan bersekalian, kalau tidak ada orang yang beritahu kita bahawa dunia ni akan binasa dan akan berlaku kebangkitan semula, ala akhirat nanti, agak-agak kita akan tahu ke tidak? Kita tak akan tahu. Sebab tuan-tuan bersekalian, umur kita ni pendek berbanding dengan umur dunia.
Kita akan mati dulu. Sebelum dunia ni binasa, kita akan mati dulu. Jadi tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan bayangkan apa akan berlaku dekat kita. Kita mati sebelum dunia ni binasa. Kemudian dunia ni binasa, Allah Ta'ala bangunkan dunia yang baru, hari akhirat. Kemudian Allah Ta'ala hisab kita. Apa akan jadi dekat kita? Macam mana ni? Kita nak buat apa ni? Rupa-rupanya ada kebangkitan. Ada hari kebangkitan. Dan kita tak sempat nak bersedia. Sebab kita tak tahu. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni keadilan dia. Kalau betul kamu tak tahu sebab Rasul tak sampai, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'as rasulullah. Kami tak akan azab, kata Allah. Dah betul kamu boleh buktikan bahwasanya memang kamu hidup pada zaman tidak ada Rasul. Dia panggil apa? Ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina. Kata Allah, kami tak akan azab sebab Rasul tak sampai dekat kamu. Tak ada orang beritahu kepada kamu. Tapi sekarang ni bila Rasul datang kepada kamu, Rasul dah beritahu kepada kamu, kamu yang tak mau guna akal untuk berfikir. Kerana Rasul ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bukan guna veto, tidak. Allah mutuskan Rasul dan Rasul akan bentangkan hujah. Hujah ini sama ada dalam bentuk mukjizat ataupun dalam bentuk ayat-ayat yang menjelaskan daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba kamu sendiri yang tak mau terima. Bila kamu sendiri tak mau terima perkhabaran itu, kamu tidak melakukan apa-apa untuk kehidupan kamu selepas mati dan kebangkitan nanti. Kamu tak sembahyang, tak puasa, tidak bersedekah. Kerana tuan-tuan sekalian, hidup kita setelah kita beriman ni dia terbagi dua. Perasan tak? Bila kita beriman kepada Allah Ta'ala, hidup kita ni terbagi dua. Satu untuk dunia, satu lagi untuk akhirat kita. Tuan-tuan makan pagi tadi, nasi lemak 2 bungkus. Itu untuk apa tu? Untuk dunia kita yang tu. Sebelum itu, bila tuan-tuan bangun pagi-pagi, sembahyang subuh, itu untuk akhirat kita. Kita main sejam mengaji di sini, itu untuk akhirat kita. Sekali lagi tuan-tuan pergi pula market, beli ikan, itu untuk dunia kita. Kemudian masuk zuhur, kita sembahyang zuhur, itu untuk akhirat kita. Lepas zuhur pula tuan-tuan lena sejam 2. Itu untuk dunia kita. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Adalah yang kita, kehidupan kita ni sebahagian untuk dunia, sebahagian untuk akhirat. Tapi kalau kita degil tidak mau menerima Rasul, macam kita baca tadi dalam surah Al-Mulk tadi, tak mau mendengar, tak mau berfikir, tak mau merenung ayat Allah, maka 100% untuk dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita dibangkit dari kubur nanti, macam mana? Macam mana kehidupan agak-agak kita nanti bila berada di mahsyar nanti. Sebab itu walakin aksaran nas, akan tapi kebanyakan manusia la ya'lamuna, tidak mengetahui ketetapan Allah sebab mereka enggan menerima Rasul. Apa ni khabar oleh Rasul. Inilah tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut kebanyakan manusia. Memang betul lah, sejak daripada zaman Nabi sampai ke zaman hari ini, nak banding pada dengan orang yang bersedia untuk hidup dengan bahagi tadi, dunia akhirat tadi ni, sikit sangat. Dan tuan-tuan ingat balik, Allah Ta'ala kata dari segi syukur pun, Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala kata kebanyakan manusia la ya'lamuna, tidak mau ambil tahu ataupun tidak mengetahui, kan, tidak mengetahui ketetapan Allah bahwasanya akan berlakunya kebangkitan semula sebab mereka sendiri memilih untuk tidak mau ambil tahu. Itu satu. Rupanya mungkin tuan kata betul ke Ustaz, kebanyakan manusia ni tidak mau ambil tahu. Kita apa, kita tinggal ayat ni, kita pergi pula ayat lain, bersyukur pula. Apa Allah Ta'ala kata? Daripada yang bersyukur dan tak bersyukur, mana banyak? Mana banyak? Allah Ta'ala sini sebut wa qalilun min ibadiya asyakur, dan banyak daripada hamba-hamba aku, dah hanya sedikit daripada hamba-hamba aku yang bersyukur. Kemudian tuan-tuan perhatikan hadis Nabi, bila dalam satu hadis Nabi, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Adam,
wahai Adam, ya, kamu keluarkan daripada zuriat kamu itu bi'satun nar, orang-orang yang akan dibawa ke neraka. Dan Nabi Adam keluarkan agak-agak berapa persen yang akan dibawa ke neraka daripada nak cucu dia. Nabi kata daripada 1999. Tuan bayangkan. 999. Ya. Itu nak kira berapa persen, tuan sekalian? Kalau daripada 199, kita boleh kata 1% yang akan dibawa ke syurga. Ni daripada 1999. Berapa persen? Berapa persen dibawa ke neraka dan berapa persen akan dibawa ke syurga. Lalu para sahabat timbul takut. Ya Rasulullah, apa harapan kita ya Rasulullah kalau dah macam tu? Daripada 1001 syurga 999. Lalu Nabi kata Allah akan membanyakkan bi'satun nar itu daripada Ya'juj dan Ma'juj. Mana yang satu tu ialah yang berada dalam umat Nabi Muhammad SAW. Maknanya kita ni walaupun berada di akhir zaman, tapi banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW itu dia akan masuk dalam satu tu. Mana yang 999 tu Allah Ta'ala akan takdirkan. Wallahu a'lam dengan sekalian. Maknanya Allah meramaikan nanti kemunculan Ya'juj Ma'juj nanti ni, dan Allah Ta'ala jadikan yang banyak itu daripada situ. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita parti. Sebab itu kita ni walaupun beza aliran dan sebagainya, mana kita masih kita kata kena letakkan kebersamaan kita dari segi Muslim tu. Kerana Nabi sendiri pun sebut, walaupun kalau Imam Al-Baihaqi ketika dia menghuraikan ucapan Nabi, sabda Nabi, umatku akan terpecah pada 73 golongan, 72 dalam kesesatan neraka, 1 dalam kebenaran syurga. Tapi kata Imam Al-Baihaqi, Nabi masih sebut umatku. Maknanya mereka tak akan kekal dalam neraka. Yang 72 itu pun tidak akan kekal dalam neraka, mereka akan keluar daripada neraka dengan syafaat Nabi SAW. Ataupun mungkin tak sempat masuk dalam neraka lagi pun sudah mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, walaupun kita mempertahankan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi tidak boleh kita nak mudah-mudah kita nak menghukumkan kafir yang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah tersebut. Tetap maka kita kena iktiraf sebagai saudara-saudara kita dalam Islam, Ahlul Qiblah dia panggil, orang yang menghadap kiblat yang sama. Sambung lagi, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka, yakni Allah mentakdirkan berlakunya kebangkitan itu, hari kebangkitan nanti, untuk Allah menjelaskan kepada mereka perkara yang mana mereka berselisih padanya. Waliya'lamal ladzina kafaru, dan supaya mengetahui orang kafir, annahum kanu kadibin, bahwasanya mereka adalah tergolong dari kalangan orang-orang yang mendustakan Rasul, iaitu yang berada di atas kebatilan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, yang ini tuan-tuan kita kena pastikan sungguh-sungguh. Kesimpulannya tuan-tuan sekalian, untuk apa kebangkitan? Allah Ta'ala cerita sendiri kat kita. Kenapa dia mentakdirkan berlakunya hari kebangkitan? Ada dua. Yang pertama, sebab dia nak dedahkan daripada manusia yang berselisih di dunia ini siapa yang benar. Itu satu. Yang kedua, kerana Allah Ta'ala nak pisahkan siapa yang beriman dengan Rasul. Di sini kata akazibin, kerana Allah liya'lamal ladzi, supaya orang kafir mengetahui bahasanya mereka sebenarnya berdusta, berbohong. Yang Rasul itu yang benar. Jadi dua, tuan-tuan sekalian. Jangan sampai kita di akhirat nanti kita baru kita tahu di sana bahasanya kita ni berada di pihak yang salah. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai di sana baru
di sana kita diberi keputusan bahasanya kita ni kazibin, orang yang mendustakan Rasul. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kita nak ketika kita berada di sana nanti, yang pertama kita benar, yang kedua kita ini termasuk dalam orang yang membenarkan Rasul. Jadi apa yang kita kena buat tuan-tuan sekalian? Macam kita kata sinilah, anak-anak kita ini dia nak ambil Pak tujuan peperiksaan tu apa tuan-tuan sekalian? Supaya result dia tu, keputusan dia bila keluar nanti, keputusan itu adalah keputusan yang elok. Jadi dia nak kena buat apa? Supaya nanti bila masuk peperiksaan nanti, keputusan keluar itu keputusan yang baik. Maka yang pertama sekali dia kena mengaji lah. Dan kemudian bila dia jawab dalam peperiksaan itu, kena jawab ikut macam mana mengaji. Barulah akan lahir keputusan nanti, disahkan oleh pemeriksa bahasanya dia betul, benar. Maka begitulah juga kita di dunia hari ini kena semak betul-betul akidah kita tu. Jangan lari walaupun 1 inci, walaupun sikit pun daripada akidah Quran dan juga hadis Nabi. Itu satu. Yang kedua, kerana Allah Ta'ala dah utuskan Rasul, dan Allah Ta'ala dan Rasul sudah meninggal SAW, dan dia telah meninggalkan Quran dan hadis untuk kita. Itu satu. Semak sungguh-sungguh dalam masalah akidah. Jangan bagi silap sikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan kita jangan bagi silap. Amalan kita jangan bagi silap. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah dia tidak akan mungkiri janjinya. Dia akan hisab kita. Kalau akidah kita sama macam Rasul dan juga amalan kita sama macam Rasul, InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita akan berjaya. Dan kita akan bersama dengan sahabat-sahabat, akan bersama dengan tabi'in, tabi'in, akan bersama dengan awliya Allah. Kita akan bersama dengan, maknanya sebab apa yang kita buat sama macam mereka buat. Innama qauluna li syai'in, sesungguhnya ucapan kami, kata Allah, bagi sesuatu, idza aradnahu, jika kami ingin menjadikannya, mentakdirkannya, an naqula lahu, dengan kami berkata kepadanya, kun, jadilah kamu, fayakunu, maka menjadilah ia. Jadi tuan-tuan sekalian, akhirat dia akan berlaku begitu. Bila Allah Ta'ala kata binasalah kamu, akan binasalah semua sekali. Kemudian Allah Ta'ala kata bangkitlah kamu, akan bangkitlah semua sekali daripada kubur, termasuk mahsyar akan berlaku. Dan Nabi sebut mahsyar ini, dia seumpama satu kawasan yang lapang, luas, ibarat dipanggil satu tempat yang dipanggil apa, yang rata, yang tidak ada sebarang tanda. Itu Nabi sebut dalam hadisnya. Mana berbezalah dengan bumi. Dia seolah macam satu bumi yang baru. Satu bumi yang baru. Kerana Nabi sebut tidak ada sebarang tanda. Di dunia ni penuh dengan alamat, penuh dengan tanda. Sebab itu bila kita bertuah dekat orang lain, nak pergi rumah kita, kita akan sebut, kamu akan jumpa depan jalan tu kedai. Lepas tu masuk kedai pula, kamu kena tengok kedai ni banyak jalan ada kedai, tapi kedai ni kedai tak buka. Contoh dia panggil ya. Rumah kedai ni tak buka. Kita pun tengok, bahawa kedai tak buka, kita sedia maklumlah ada semak-semak sikit. Jadi begitu, penuh dengan tanda. Pokok, bangunan. Tapi di mahsyar ni tidak ada tanda. Dia seumpama seperti sekeping roti. Dia sebut. Kita mesti tengok roti Arab tu, putih, pink. Kalau kuning-kuning semua. Begitulah mahsyar. Begitulah dia panggil kehidupan manusia. Kemudian melalui titian as-sirat. Siapa yang jatuh, walhamdulillah, jatuhlah neraka. Siapa yang lepas akan sampai ke syurga. Ada yang pantas, ada yang dipanggil merangkak, ada yang mengesot. Dan kata oleh ulama, semuanya bergantung kepada amalan. Yang banyak amalan dipanggil lajulah dia bergerak. Yang tak banyak amalan itu maknanya lambatlah pergerakan dia. Walladzina hajaru fillahi, dan orang-orang berhijrah ke jalan Allah ataupun kerana Allah, min ba'di ma zulimu, setelah mereka dizalimi, iaitu orang muhajirin.
Ayat ini berkenaan orang Muhajirin di Mekah, mereka dizalimi lalu mereka keluar berhijrah ke Madinah kerana menyahut suruhan Allah, lanubawi'annahum fid dunya hasanah. Kami akan menempatkan mereka di dunia ini di tempat yang baik. Sama kata terjemahan tu? Sama. Daran hasanah itu Madinah. Kami akan menempatkan mereka di negeri yang baik. Wal ajrul akhirati akbar. Namun kata Allah, pahala akhirat itu lagi baik, iaitu syurga. Lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Alladzina sabaru, orang-orang yang mereka bersabar. Sabar ni ada 3 jenis. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam berdepan dengan musibah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi tuan-tuan sekalian, ini seolah-olah macam menutup dipanggil dua perkara yang perlu kita lakukan di atas muka dunia ini supaya kita ni selamat ketika kebangkitan nanti, iaitu sabar, teguh pendirian kita dalam agama Allah, mentaati Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, dan juga berdepan dengan musibah, dan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan berserah diri kepada Allah. Buat saja ikhtiar apa yang Allah Ta'ala suruh, kemudian selebihnya itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tuan-tuan sekalian ayat-ayat kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita mengamalkan segala yang kita pelajari, insya-Allah. Ada soalan sebelum kita tutup? Ya, silakan. Ya. Ya. Dia orang asli, kemudian orang ada di kutub utara, kutub selatan. Kalau tidak ada pendakwah yang sampai kepada mereka, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tidak azab bila Allah tidak menghantar rasul. Sebab itu para ulama menyatakan mukallaf ini ada 3 syarat mukallaf. Yang pertama, syarat mukallaf yang pertama baligh, berakal, maknanya dia tidak gila. Yang kedua baligh, dah sampai usia dipanggil kematangan lah. Yang ketiga bulugh dakwah, sampai dakwah Rasul kepada dia, mana ada orang yang beritahu dia. Dan yang keempat ni ialah salamatul hawas, selamat indera dia, panca indera dia, iaitu panca indera yang khusus untuk manusia belajar, telinga dan juga mata. Jadi kalau dia tak ada dua-dua ni, ada ke orang tak ada dua-dua sekali? Takdir katalah tak ada dua-dua sekali. Mata buta, telinga pekak. Mana dia nak mengajak macam mana? Dia nak menerima maklumat macam mana? Tapi kalau ada salah satu, mukallaf. Dia boleh mengaji dengan telinga saja, ataupun dia pekak, dia boleh mengaji dengan melihat saja. Kita boleh bagi syarat lah. Dia panggilnya, maknanya guna dia belajar dengan isyarat. Jadi kalau dia tidak ada alat-alat itu, contohnya macam dia walaupun dah balik, tapi dia diuji oleh Allah dengan orang panggil apa, yang lahir Down syndrome dia panggil. Itu mana dia tidak mukallaf. Walaupun dia 20, 30. Ataupun dia panggil dia mati dulu sebelum balik, pun tidak mukallaf. Ataupun dia berada dalam tempat dicorok-corok, dia panggil Amazon dan sebagainya, itu pendakwah nak pi pun insya-Allah wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Allah Ta'ala Maha Adil. Allah tidak akan mengazab hambanya kalaulah hambanya itu tidak mukallaf. Tidak ada syarat-syarat mukallaf. Wallahu a'lam bishawab. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Tuan puasa hari apa? Hari Sabtu. Puasa Arafah ke puasa 9 Zulhijjah?
Puasa Arafah, mana puasa 9 Zulhijjah. Kalau tuan-tuan nak ni puasa 22 hari sekali. Puasa Arafah, puasa 22 hari. Kalau tuan-tuan nak puasa ni saja, sehari saja, puasa 9 lah, 9 Zulhijjah, kerana ta'rif yang ulama-ulama sebut dalam kitab, puasa hari Arafah itu ialah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kerana kenampakan anak bulan itu dia benda yang mungkin berlaku. Kerana jarak masa, jarak dipanggil peredaran. Beza kita dengan Arab Saudi lebih kurang dalam 6 jam. Dengan 5 ke 6 jam. Jadi sebab itu dipanggil tempat kenampakan anak bulan tu memang tak sama lah. Berbeza dengan kita sama-sama Singapura, Thailand ni, dia boleh berlaku satu tempat. Maknanya dia panggil matlak, tu matlak sama, berkongsi matlak dia panggil. Tempat dia panggil kemunculan anak bulan tu. Jadi tuan-tuan jangan bertikai lah ya masalah itu. Masalahnya sebab dia panggil orang yang ditugaskan untuk melihat anak bulan itu tugas dia. Bila dia mengisytiharkan, mana kita kena terima lah. Dan Arab Saudi dia lain pula, dia tengok. Mesir pun, Mesir sama lah. Mesir mereka raya sama di negara Arab. Cuma beza dengan kita. Tapi kita sama, ada yang beza tak? Tak ada kan? Singapura sama, Malaysia kan? Ada tak sama? Sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmah wa tahannan ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.